Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua. Okey, now kita akan start latihan untuk bab 6.2. Okey, ni actually subtopik 6.2 untuk chapter 6. Tajuk dia yang sebelum ni lah, sudut dan tangent dalam bulatan. Okey, so without further ado, let's start. Okey, dalam raja di bawah, KLM N ialah sebuah sisi empat kitaran, KNP dan NMQ ialah garis lurus. So kita highlight siap-siap dekat sini. Cikgu suka highlight siap-siap lah. So dia cakap KLMN. Okay, yang ni okay, ni adalah sebuah sisi empat kitaran lah. Maksudnya segi empat tu lah, segi empat dalam bulatan kan. Okay, then yang ni segi empat dalam bulatan. Lepas tu KNP, mana KNP? Ini KNP garis lurus. NMQ ni pun garis lurus. Okay, so kita dah tahu dah, semua ni garis lurus lah. Okay, so first konsep garis lurus apa dia? Garis lurus, angle dia adalah 180 darjah. Okay, cikgu letak dulu situ information. Okay, now dia suruh apa soalan ni nak ialah cari nilai X, Y, V tambah W. Okay, tengok X dibagi dekat, cikgu guna warna biru. Warna biru tak best kuning. Okay, X dibagi dekat sini. So macam kita belajar sebelum ni. Okay, cikgu buka nota Macam kita belajar sebelum ni, untuk subtopik 6.2. Okay, subtopik 6.2 kita tahu ada dua konsep. Okay, konsep yang pertama, kalau arah bertentangan A plus B akan bersamaan dengan 180. Yang cikgu ada garis warna kuning ni kan, A plus B bersamaan 180. Okay, itu konsep yang pertama, syarat dia kena bertentangan. Okay, yang kedua, konsep yang kedua, point bulat merah 2 ni. Okay, A yang kat belah dalam segi empat dalam akan sama dengan A yang dekat luar dia, tapi dengan syarat bertentangan lah. Di kawasan yang bertentangan ni, ni yang cikgu tulis warna putih. Okay, so gunakan konsep yang sama, konsep yang nombor 2 tu. Okay, guna konsep yang nombor 2 tu. Yang ni macam A tadi. So dia yang bertentangan dia sama nilai bertentangan kan. Okay, so kita tahulah X nilai dia untuk soalan 1. X nilai dia sama dengan 100. Dah siap. Okay, soalan 2 pula, cari Y. Okay, Y. Okay, untuk cari Y, cikgu padam dulu ini tadi. Okay, untuk cari Y, kita tengok. Okay, Y dekat sini, dekat luar ni. Okay, ni Y. Okay, so bertentangan dengan Y apa dia? V. Okay, so kena dapatkan V dulu. Jadi guna balik konsep ni yang 180 degree tu. Okay, cari V dulu. Okay, V tambah 95 degree sama dengan 180. Sebab dia satu garis lurus. Okay, jadi V sama dengan 180 degree tolak 95 sama dengan, bila tolak ni dah dapat 85. Okay, so secara tak langsung Y sama dengan V. So Y sama dengan 85. Okay, dah siap untuk 2. Okay, now kita pergi soalan 3 pula. Cikgu kalikan dulu, ini 2 Okay, kita pergi soalan 3. Okay, soalan 3, V tambah W. Okay, V tambah W V kita dah dapat tadi. V tu bersamaan dengan 85. Okay, so nak kena cari W. Okay, yang ni senang saja. Sebab apa? Kita tahu konsep, tak perlu tahu pun W tu berapa. Kita tahu konsep yang nombor 1 tu kan. Kalau arah berlawanan bertentangan, kita tambah bersamaan dengan 180. So ni direct je lah, V tambah W sama dengan 180. Okay, dah siap. Okay, so untuk soalan 1 ni, A ni senang saja.
direct je, dia nak tahu kita faham konsep ke tak. Jom kita tengok soalan 2. Cikgu buat atas dulu soalan 2. Okay. Soalan 2, dalam raja di bawah STV, STV dan juga RUV ialah garis lurus. Okey, ingat ni bukan tangent Sebab apa bukan tangent? Sebab tangent dia kena sentuh dekat lilitan. Dia kena sentuh. Tapi ni dia bukan, dia dah masuk kat dalam bulatan. So ni bukan tangent. Okey. Jadi ni adalah lebih kepada subtopik 6.2. Memang kita pun tengah jawab question 6.2. Jadi kita tengok dulu, cari nilai X dan Y. X tambah Y. Minta maaf, X tambah Y. So X tambah Y kat sinilah. Ini information yang kita ada. Ini Y, yang ni X. Tapi yang ni 3X. Ingat ni 3X. So kita kena dapatkan berapa nilai X dia. Okay. Somehow kita boleh dapatkan nilai X dulu. Okay, macam mana? Okay, tengok dekat segitiga ni, segitiga kuning. Cikgu akan lukis. Okay, nampak tak segitiga kan? Segitiga besar. Ni ada X kat sini. Ni ada 3X kat sini. So guna angle yang cikgu highlight ni saja. Kalau nampak soalan macam ni, kita undur ke belakang sikit, bagi nampak the whole picture, bagi nampak the whole triangle. Jadi kita tahu triangle adalah 180 degree total angle dia. Jadi kita buatlah 80, ambil 80 di sini, tambah dengan 3X tambah dengan X sama dengan 180 degree. So 80 tambah 4X sama dengan 180. So 4X sama dengan 180 tolak 80 sama dengan 100. X sama dengan, pindahkan 4 tu, 100 bahagi 4. So X kita dapat 25. Dah siap. Ni untuk X. So now kita pergi untuk dapatkan Y pula. Okay, nak dapatkan Y, tengok warna merah Nak dapatkan Y, kita fokus kat ni, kat dalam ni pula. Fokus dalam ni. Kita guna konsep yang pertama tadi. Konsep yang pertama yang arah bertentangan tu. Okay, tengok konsep yang pertama, A tambah B sama dengan 180. Syarat dia bertentangan. So dekat sini, Allah gerak. Okay, kat sini 3X tambah Y ni kan bertentangan. So boleh guna konsep yang pertama tu. Okay, so ni nombor 2. Yang ni tadi nombor 1 Maksudnya step 1. Lepas ni step 2 pula. Step 2 cari Y. Okay, cikgu tulis ni cari Y. Okay, so 3X tambah Y sama dengan 180 yang bertentangan tadi Okay, 3X kita dah tahu dah, masukkan. So 3 darab 25 tambah Y sama dengan 180. So 3 darab 25 dapat 75 tambah Y sama dengan 180. So Y saja sama dengan 180 tolak 75 bersamaan dengan 105. Dah dapat Y. So konklusi dia nak cari, so X plus Y sama dengan, masukkan balik, X 25 tambah Y 105 sama dengan 130. Dah siap. Okay, ni soalan 2. Okay, now kita move ke soalan 3. Okay, untuk soalan 3, okay, sekejap cikgu nak check cikgu record tak suara, takut tak record. Okay, cikgu record. Okay, now untuk soalan 3, raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan. Panjang lekuk EF dan FG adalah sama. Dia dah cakap kat sini. Panjang lekuk EF, FG sama. Mesti ada reason dia bagi. Mesti ada reason. Kalau tengok kat sini, dia ada tulis. Ni soalan kebat So soalan kebat ni dia susah sikit. Susah sebab apa? Dia nak bagi kita berfikir. Kat sini menganalisis kan. Dia nak bagi student-student fikir macam mana nak jawab. Tapi information tu dia dah bagi. So jangan risau.
Untuk soalan macam ni, nak korang hadam dulu. Okay, bulatan ni ada berapa bentuk? Okay, bulatan ni ada 2 bentuk. Ada bentuk segi empat. Ada bentuk segi empat yang ni. Okay, dan ada bentuk segitiga yang ni. Okay, tapi ingat ni soalan kebat kan. So bila soalan kebat, korang kena fikir luar kotak sikit. Kena fikir luar kotak. Okay, tak apa. Now kita ambil 2 bentuk ni dulu. Okay, kita try tengok. Dia suruh cari nilai P. Okay, cari nilai P. Okay, so P ni pula dia merangkumi 2 tempat. Ada kat sini, ada kat sini. So bila ada 2 tempat, pertama sekali kita tulis dulu tempat tu. Okay, dia nak suruh cari P kan. Okay, so cikgu letak P nombor 2, P nombor 1. Sebab ada 2 tempat kan. So cikgu buat keluar dululah. Cikgu create equation P2 tambah P2 macam ni tak cantik pula. Nanti ingat kan P kuasa 2. Okay, jap cikgu padam balik. Cara tulis dia, okay, P2 P1 dekat bawah. So P2 tambah P1 sama dengan P. Sama dengan P Ni total P. So kita nak kena cari this one, P ni. Okay, so tapi kita cari by stages lah. Kita cari dulu P2. Okay, cikgu nak cari P2. Boleh tak cari P2? Boleh, sebab apa? Ni guna segi 4 ni. Lepas tu kita tahu kalau arah bertentangan, tambah sama dengan 180. So yang pertama P2. Okay, so P2 tambah dengan 120 sama dengan 180. So P2 sama dengan 180 tolak 120. Akan dapat 60. Okay, korang dah dapat P2. P2 check. So nak cari P1 pula. Okay, untuk dapatkan P1, tengok boleh dapat tak P1. Kita baru ada. Okay, cikgu padam dulu ni. Cikgu tulis balik. P2 ni P1. Okay, kita baru ada 40 je dalam ni. Kita ada 40 je untuk segitiga ni. Yang ni kita tahu tak sini? Kita tak tahu. Jadi maklumat tak cukup lah. Boleh dapatkan tak? Susah juga nak dapatkan. Tapi ingat tak tadi cikgu cakap setiap maklumat dibagi tu ada function dia. Tengok kat sini, dia ada cakap panjang lengkok EF dan FG adalah sama. So mesti ada reason dia bagi. Okay, so kita tengok dekat sini. Kita ada belajar dulu untuk topik 6.1. Kalau lengkok yang sama, angle dia adalah sama lah. So kita boleh buat imaginary line ni. Kita create imaginary line kat sini. Ni imaginary line ni. So secara tak langsung kita akan tahu, kalau yang ni angle sini akan sama dengan angle sini. Betul tak? Sebab apa? Sebab curve dia sama. Curve ni dengan curve ni sama. So dia merujuk pada angle yang sama lah. Oleh tu, kalau kat sini tadi untuk part ni kan, part ni kita namakan P1. Part ni pun yang sikit ni separuh daripada P2 ni, yang ni pun P1 juga. Okay, so ada 2 P1 lah dekat sini. Okay, now cikgu nak korang tengok based on imaginary line ni, korang boleh perasan tak kita sebenarnya ada satu lagi segi empat. Satu lagi segi empat kan. Tapi segi empat ni maklumat kita tak tahu juga. Kita tahu 40 ni pun sebahagian. So kita kena cari sini, kena cari part ni. Macam mana nak cari part ni? Boleh cari tak? Boleh, tapi kita kena cari dulu sini. Okay, nak cari situ, untuk bagi mudah cikgu copy lah. Cikgu copy satu lagi. Boleh duplicate ke? Oh, boleh duplicate. Okay, cikgu duplicate satu lagi gambar. Okay, nak cari yang ke atas ni. Nak cari yang ke atas ni, P
P1 P1 tu, tapi kita nak cari yang warna hijau ni dulu. Yang ni, yang cikgu buat arrow ni. So kita nak cari bahagian sini dululah, maksud cikgu. Okay. Untuk cari bahagian ni, tengok balik dekat triangle ni. Triangle pula, segi empat ni. Segi empat yang cikgu kalikan warna merah, takut korang keliru. Okay, segi empat warna merah ni. Okay, cari dulu portion ni, portion yang kosong ni. Okay, so cikgu bagi dia nama A lah. Okay, cari A. So kita tahu untuk ni kedua. Okay, untuk kedua, A tambah 110 bersamaan dengan 180. Okay, so A sama dengan 180 tolak 110, which is bersamaan dengan 70. Okay, kita dah dapat A 70. Now kita fokus dekat atas ni. Fokus yang atas ni. Bila fokus kat atas, okay, kita dah tahu nilai sini 70, nilai yang ni 40. So secara tak langsung kita boleh dapat the whole ni. The whole angle ni kita boleh dapat, which is angle EFG. Okay, so yang ketiga, EFG samaan dengan 70 tambah 40. Ni cikgu nak kira ni. Takut mana-mana yang hilang fokus ke kan. Cikgu tengah kira atas tu. So 70 tambah 40, 70 tambah 40 bersamaan dengan 110. So kita dah dapat dah nilai 110. Okay, EFG sama dengan 110. Dari sini korang boleh tak dapatkan ni P ni, yang warna biru, yang ni P1 ni. Mestilah boleh. Sebab apa? Sebab dia bertentangan. Arrow warna kuning ni dia bertentangan dengan 110 tadi kita cari tu. Jadi yang keempat, last sekali, P1 ada berapa tu? Ada 2 kan? P1 tambah P1 tambah dengan 110 yang kita dapat tu samaan dengan 180 sebab dia bertentangan. Ni 180 sebab apa? Bertentangan. Angle bertentangan. Jadi 2P1 tambah 110 sama dengan 180. 2P1 sama dengan 180 tolak 110, which is kita dapat 70. So P1 saja sama dengan 70 bahagi 2. 70 bahagi 2 dapat 35. So question asal tadi, question asal dia suruh cari nilai P. So kita dah bagi tadi nilai P adalah, kita dah bagi tadi kat atas ni, nilai P adalah P2 tambah P1 sama dengan P. So P1 kita dah ada, P2 pun kita dah ada. So boleh carilah nilai P. So P sama dengan P1 tambah P2. P1 sama dengan 35, P2 sama dengan 60. Cari up. Sekejap Question 2. Sekejap, dia loading. Okay. P2, ambil balik P2 ni, buat turun bawah. P2 sama dengan, dah hilang balik. Okay, tak apa. P1 tambah P2. Okay, P1 sama dengan 35 tambah dengan P2 tadi 60. Okay, so 60 dah dapat. Total P adalah 95. Okay, siap. Okay, itu sahaja. Untuk latihan 6.3 ni dia quite hard sikit. 6.3 pula, 6.2 ni quite hard untuk bahagian C ni, terutamanya soalan C. So bagi mana-mana student yang ada problem untuk jawab soalan macam ni, kalau ada soalan yang korang rasa tak faham lah macam mana nak jawab ni kan, boleh hantar email kat cikgu. Boleh hantar email kat cikgu. Dekat description cikgu ada letak email cikgu. Any question you want to ask me,
Even topik lain pun, bab lain ke, chapter lain ke, boleh hantar kat cikgu. Okay, itu saja. Nanti kita sambung lagi dalam masa akan datang lah. InsyaAllah setiap hari cikgu akan upload satu video. Okay, Assalamualaikum.